Okey, untuk pagi ni kita akan masuk assembly. So daripada part file yang kita ada, okey, hari ni saya nak demo dulu macam mana kita buat assembly. Lepas ni, lepas kamu siap semua parts tu, kita akan buat assembly daripada tu lah. Okey, ini parts yang saya ada untuk contoh saya, which is part 1 bottom chassis. Okey, so untuk start assembly, kita klik file, make assembly from part. Make assembly from part. Bawah yang make drawing tu, make assembly from part. Bila kita klik, dia akan buka satu window baru. Kita akan nampak cursor kita ada putih tu dengan ada bentuk part tu. Okay, bila kita klik satu, dia akan masuk part yang tadi. So sekarang kita punya file ni adalah assembly 1. Nampak tu assembly 1. So kalau kita nak save pun boleh. Kita save dulu. Apa-apa nama file. Contoh saya save sebagai assembly 1. So bila kita ada assembly file ni, dekat ni dia jenis dia adalah SolidWorks assembly ataupun .asm .sldasm ini SolidWorks assembly Okey. Okey, so yang ni satu part yang saya nak assemble. Okey. Saya ambil part yang, macam mana kita nak masukkan part yang seterusnya. Dekat atas ni kita akan ada button assembly. Nampak Kat atas ni dekat layout, sketch semua kita akan ada assembly. Kita klik insert component Insert component. So dekat sini dia akan keluar arahan macam mana kita nak masukkan komponen lah. Okey, contoh saya browse dulu kat sini. Saya cari assembly file saya. Okey, so saya dah letakkan semua part tu dekat sini. Contoh saya masukkan yang pertama dulu, iaitu top chassis. Contoh saya buat top chassis. Saya ambil dia. Okey, bila saya klik tu. Okey, so saya dapat yang ni. Saya klik saja, dia akan masuk part yang kedua. So ini ada, saya dah ada 2 parts. Okey, kalau kita nak copy, kalau kita nak move dia, kita tarik saja. Kita tekan pada parts tu dan kita tarik. Okey. Tekan pada parts tu dan kita tarik. So yang ni saya ada 2 parts. Nampak Okey. Bila kita nak assembly, kita akan bagi dia command macam mana kita nak assemble dia. Okey, command tu dekat mate lah, kita nak padankan dia Contoh yang pertama ni saya klik mate. Okey. Okey, saya klik mate ni. Bila saya nak assemble top dengan ni, saya akan pakai concentric dulu, which is dia sama bulatan Saya akan pakai concentric ni. Okey, saya akan pilih bulatan ni dengan bulatan yang ni. Okey. Nampak So dia akan masuk sama bulatan dia concentric. Okey. So saya tekan right, dia akan siap untuk assembly mate yang pertama Ini adalah mate yang pertama lah. Okey, kalau kat sini awak tak nampak kan mana mate dia kan. So tekan right lagi sekali. Awak akan nampak dekat sini, dekat tree yang belah kiri tu, dia akan ada mate, which is yang the first one concentric. Okey, kemudian saya nak pastikan jarak antara dua ni, dia masuk tengah-tengah ni. Okey. Okey, memandangkan dia tak ngam-ngam, saya akan letak dia pakai advanced mate So kita klik kat sini advanced mates. Saya pilih width. Width ni maksud dia punya jarak tu akan jadi sama antara 4 surface. Okey, contoh width. Okey, contoh saya ambil width selection yang pertama, part yang bawah ni, bottom chassis. Okey. Okey, yang kedua dia adalah ni. Surface ni dan surface ni. Nampak So dia akan masuk tengah-tengah. Dia akan masuk tengah-tengah. So gap dia akan sama. Tu maksud dia width lah. Okay. So saya klik right. Saya klik right sekali lagi. Dia dah pasang Okay. Sekarang apa akan jadi kalau saya tarik? Tengok Kalau saya klik pada satu part ni, saya tarik. Saya hanya boleh pusing saja. Kenapa saya hanya boleh pusing je? Kenapa saya hanya boleh pusing je? Dia dah lekat kat situ. Dah sambung. Dia dah cantum So saya boleh pusing dia Saya masih boleh buka dia. Okey, tak apa, kita biar dia buka. So dia dah lock dua position. Okey, kemudian saya masuk part yang seterusnya. Jangan worry saya ada record video yang ni, nanti saya upload juga Okey.
So part yang ketiga saya adalah bottom wheel, plastic and rubber. Bottom wheel. Okay. Ni adalah tayar bawah untuk robot ni. Okay, so again saya tahu dia punya bulatan dia akan berada tengah-tengah daripada sini. So saya akan pakai concentric lah. So saya akan pakai standard mates concentric. Saya akan select bulatan ni. Okay, ke bulatan ni. So dia akan dapat concentric. Nampak So awak tekan right. Okay. Tekan right. Walaupun dia konsentrik kat sini, kita masih boleh gerakkan dia. Nampak Dia masih boleh bergerak pada aksis yang ni. Okay. So untuk letak dia tengah-tengah antara dua ni, again saya akan pakai advanced mate width Okay, lebar dia. So saya nak dia berada tengah-tengah antara surface ni, dua surface ni. Okay. So tayar dia kita boleh ambil surface ni pun boleh, ambil surface ni pun boleh. Kalau kita ambil surface tayar ni, kita ambil yang ni dan juga yang sebelah sini lah. So nampak dia dah masuk tengah-tengah. Kita nak masukkan dia assembly dia tengah-tengah. Okay. Boleh follow? Boleh follow tak untuk setakat ni? Boleh sir. Boleh sir, boleh. Okay. So saya masuk lagi komponen yang lain. Yang keempat, which is top wheels. Okay. Yang ni ada top wheels. Okay. Top wheels ni dia berbeza sikit. Tengok dia berbeza sikit sebab yang ini dia akan pergi ke sini lah. Dia akan sambung yang shaft yang ini ke sini. Dan yang ini dia rotate ke sebelah sini untuk sambung ke DC motor lah. Okay. So saya boleh matekan dia juga. Konsentrik lagi. Saya matekan bulatan ni dengan bulatan ni. Okay. Kalau awak tengok dia sama kan. Tapi pusingan dia lain tak. Saya nak yang ni sambung sini. So awak tekan ni saja. Mate alignment ni tekan pusing. Dia akan pusing tayar tu Dia akan pusing rotating wheels tu. So awak nampak kan. Dia pusing Okay. So tanda right. Okay. So bila tayar ni masuk. Nampak dia masuk. Dia akan ada kat sini. Okay. Okay. Apa yang saya nak adalah tayar ni. Dia sama dengan ni. Surface ni So apa yang kita buat adalah. Kita boleh. Coincident kan dia Coincident ni kita samalah. Samakan dia. Okay. Kita nak surface yang ni. Kita tekan coincident. Kita ambil surface yang ni. Sama dengan surface yang bawah ni. Awak nampak So dia akan masuk kat situ. So dia akan masuk dekat atas tu lah. So bila awak pusing nanti. Dia dah masuk rotating wheels. So bila kita buka ni. Kita tarik. Okay. So kita tahu tayar kita dalam keadaan macam ni lah. Okay. So saya pusingkan dia balik. Saya buka balik sebab saya nak masuk ada beberapa parts lagi. Okay. So yang ni bila kita dah open. Nanti kita boleh lock sepenuhnya. Last kali Okay. So saya masuk komponen yang seterusnya. Part nombor 5. DC motor Okay. Ini adalah DC motor. Okay. DC motor ni. Sama again. Kita buat concentric. Concentric. Okay. Concentric yang ini terhadap pusat bulatan yang ni Okay, so dia dah concentric. Okay. Alright. So kita nak surface ni, surface yang ini sentuh surface yang ni. Kita coincidentkan dia. Coincident surface ni sama dengan surface ni. Dia coincident. Okay. Dan kita nak yang ni, hujung ni menyentuh dekat dalam ni. Saya tarik dia keluar sikit So saya nak hujung ni, surface ni menyentuh dekat yang dalam ni. Sini. So saya coincidentkan juga surface yang ini kepada surface yang ini. So dia dah masuk isi motor dia Nampak tu. Ngam dia masuk. Okay. Dan saya tekan right. Okay. So saya masuk komponen yang seterusnya.
Komponen yang keenam, magnet. Okey, magnet ni ada dua. Satu dekat atas, satu dekat bawah. Kita tak perlu pun tarik insert lagi sekali. Kita hanya perlu klik dia magnet ni. Kita tekan control, kita tarik. So dia copy So kita tekan pada magnet, kita tekan control, kita tarik. Kalau kita nak delete, kita tekan je tu, kita klik tekan delete. So dia akan delete lah. Satu part tu. Okay? Alright. So kalau yang ni, saya buat pula parallel contoh Yang ini surface ni, dia parallel dengan surface ni. Contoh. So dia akan ikut parallel sama Okay. Dan saya nak surface belakang ni menyentuh coincident dengan surface belakang ni. Dia nampak tu? Okay. Cuma dia ada dekat bawah tu nampak. Awak boleh tarik dia. Mana dia? Dia ada dekat bawah ni Okay. So bila dia ada dekat bawah ni, awak nak dia yang bawah ni sentuh pula. So yang ini akan menyentuh pada lantai ni. Dia coincident. Okay. So dia dah masuk betul-betul So kita repeat saja step yang ni. Kita parallelkan yang ni. Kita tekan mate. Select yang ni. Kita parallelkan dengan surface yang ni. Okay. Kita parallel pun boleh. Kita coincident pun boleh. Okay. Kemudian kita coincidentkan yang belakang ni. Dengan yang ni. Right. Coincident. Okay, kemudian kita akan coincidentkan sekali yang ni. Tepi ni, dia tak masuk kat sini Okay, coincidentkan. Okay, kemudian kita tarik sikit dia keluar. Ini, okay. So, kita matekan coincident yang bawah ni menyentuh sini. Okay. So kita dah siap assembly. Okay, kalau kita tengok bila kita tarik ni, dia masih boleh buka tutup kan? Dia masih boleh buka tutup. Kalau kita nak assemble dia ada angle, contoh kita nak dia ada angle. Kita boleh mate, kita buat angular. Kita boleh pilih angular ni angle klik angle. Contoh kita ambil dua surface lah. Surface yang ini dengan surface yang ini. Nampak dia buka angle 30 degree. So kalau kita masukkan 45 degree, dia akan buka lagi besar lah. Okay. Contoh 45 degree, saya lockkan sini, saya make. So bila kita nak tarik, dah tak boleh. Kenapa dah tak boleh? Sebab dah lock set. Dah set. Dah lock angle. Dah lock angle kan. Macam mana nak delete angle? Nak delete angle, pergi je kat tepi ni. Cari yang ni dia punya mate angle. So delete saja kalau nak delete. Delete. Okay. So sebenarnya yang ini kita assemble dia sepatutnya yang surface yang ini dia adalah parallel dengan yang ni So bila saya mate, saya akan matekan dia parallel surface yang ini dengan yang ini. So dia akan tutup. So macam inilah rupa dia bila dia full assembly. Okay. Ni bila kita dah full assembly. So kita boleh tengok cross section dia. Contoh bila kita cross section, saya nak tengok dia daripada tepi. Saya akan tarik. Dia akan nampak macam ni full assembly kepada sistem ni Contoh. Nampak? So ni adalah full assembly kepada design ni lah. So kita boleh check Dia dekat sini semua kita boleh check. Biasanya kalau nak check saya biasa gunakan cross section view lah untuk saya nampak keseluruhan dia Okay. So yang ini dia tak ada skru, tapi sebab macam saya kata kat awak tadi, kita tak perlu lukis skru sebab kita boleh ambil saja skru kat sini. Okay, skru ni ada kat mana? Skru ni ada dekat tepi ni. Okay, tepi ni. Dia ada dekat design library Okay, awak klik design library. Awak klik toolbox. Okay, lepas klik toolbox, awak akan add in now. Okay, klik add in now. Okay, dia ada unit-unit. Yang ni ANSI inci, yang ni ANSI metric. So, kita ambil yang metric. Okay, kat dalam ni dah ada dah. Bolt and screw, nut, apa semua Contoh kalau saya ambil bolt and screw ni.
Saya ambil yang hex head ni. Okey, saya ambil je satu mana-mana yang atas sekali, form hex screw ANSI B18. Contoh saya tarik je, klik dan tarik masuk dalam ni. Yang ni kita tak perlu lukis. Okey, bila macam ni kita nampak tak dia punya parts tu, dia ada dekat tepi ni. Nampak size dia M5, finish apa, length dia apa kan? Kalau macam soalan kita tadi, berapa length screwdriver tu? Screw dia. Berapa length yang dalam? Berapa? 104. 104. So yang ni dia ada sampai 50 je Okey, contoh kalau ni saiz M5 contohlah kalau kita tukar-tukar ni dia akan tukar lah. Ni saiz 8. Dekat sini pun kita boleh tukar lah. M10 tu semua length dia semua ada Yang tu saiz berapa kita punya tu? M berapa? Sekejap saya tengok. 26. Contoh kita ambil M25. Silap ni length Okey, contoh kat sini. Contoh kita ambil M12 M12. Contoh length dia adalah 120. So dia akan tukar terus panjang dia, nampak? So awak hanya perlu write lah. So ada banyak lagi lah nut semua. Kalau awak tengok ni bila awak nampak ni dia copy terus lah. So kalau awak tak nak, awak tekan escape saja. Ini salah satu contoh macam mana kita nak ambil dekat tools tu lah. Okay, saya delete yang ni tak perlu. Cuma nanti bila yang dah siap yang soalan yang awak buat tu, kita akan assemble. Selepas awak siap parts tu, ataupun awak pun boleh cuba. Okay. Okay, design ni ada lagi satu part. Saya tambah lagi satu part dekat belakang ni dia ada battery connector. So assembly battery connector. Okay, ni battery connector. Okay, so saya buat dia, saya matekan dia di tengah-tengah dulu, which is width. Okay, yang ni, surface ni dengan surface ni, bukan surface ni dengan yang ni. Okay, so dia buatkan pada di tengah-tengah. Kemudian saya akan matekan top surface dia kena dengan yang ni. Okay, so dia punya ni adalah coincident. Alright. Okay, kemudian yang ujung ni juga dia coincident dengan surface dalam so saya dah matekan dia kat sini So bila saya nak copy, saya hanya klik yang biru ni, tekan control, saya tarik. So saya dapat yang kedua lah. Okay, so saya mate yang sama. Saya guna width. Okay. Okay. Alright, so saya coincidentkan, standard mate saya coincident yang atas dengan yang ni. Okay. And then saya akan coincidentkan yang belakang ni dengan yang ni. Sama je Okay. So bila kita nak assemble, dia biasanya dia perlukan 3 mates lah untuk kita betul-betul lock dia. Okay. So assembly ni tidaklah susah mana pun. Tapi ada macam-macam kaedah, depends kepada design kita lah. Depends kepada design kita macam mana kita lukis ni lah. Okay. So bila kita dah siap ni, kita pun boleh save dia sebagai assembly file. Okay, save all Okay, apa akan jadi kalau kita ada assembly file ni, kita edit satu file. Apa akan jadi? Okay, daripada assembly file ni, kita boleh edit tau. Okay, contoh kita nak edit part yang ni. Saya klik yang ni, saya right click, awak nampak gambar folder ni. Dia akan open part. Dia akan open part yang ni. Tengok Okay. Dia akan open part yang satu ni. Awak boleh edit kat sini. Bila awak edit dekat sini, contoh saya edit boss extrude ni. Saya edit feature. Yang ni saya extrude dia 4 kan. Contoh saya tukar dia jadi 4.5. Tinggi sikit kan. Saya edit dia 4.5. Okay. Tapi bila awak edit ni, awak kena save dia. Awak save. Bila awak save, dia akan update yang ni.
Dia akan auto update yang ni Tengok So gap dia dah naik tinggi sikit lah daripada yang tadi. So dia akan auto update dalam assembly. Tapi setiap kali awak edit mana-mana parts tu, awak tak boleh edit dekat sini. Sebab ini adalah assembly file. Okay, awak kena edit dia sebagai part design So awak tak boleh edit dia dekat ni. Alright, so kalau tak ada apa-apa, thank you. Kita jumpa esok pagi Okay, terima kasih.